Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pastinya menggemparkan seluruh rakyat Malaysia. Hari ini diberitakan Perdana Menteri terkesan sedih dengan kes rasuah kastam di KLIA. Beberapa hari yang terdahulu kebelakangan yang lepas, kita digemparkan dengan pendedahan daripada SPRM bahawa ada kerugian lebih kurang dalam 2 bilion kerana perkara yang dipanggil ketirisan. Ini menggemparkan kita juga apabila berpuluh orang yang dikatakan bersekongkol di dalam kes rasuah kastam di KLIA telah ditahan oleh pihak polis atau PDRM ataupun bukan PDRM tetapi SPRM. Datuk Seri Anwar Ibrahim melahirkan rasa sedih dan terkesan dengan isu rasuah dan salah guna kuasa terbaru yang dilaporkan berlaku di bahagian kargo lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang sehingga negara menanggung kerugian hampir 2 bilion ringgit. Perdana Menteri berkata, biarpun masalah rasuah itu membabitkan jabatan kecil di bawah Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM, ia membabitkan nilai yang besar, kata Anwar. Sehingga kini, dengan mendapat maklumat daripada badan penguatkuasa termasuk SPRM, pimpinan dan pimpinan kanan penjawat awam masih terhindar daripada masalah rasuah dan salah guna kuasa. Tetapi, kata Anwar Ibrahim, masih berlaku kecurangan yang bagi saya sangat mengesankan dan menyedihkan, termasuk berita baharu dari kastam, katanya. Beliau berkata demikian pada Majlis Perhimpunan Bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM di Puspanitaru hari ini. Jumaat lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mendedahkan jumlah ketirisan akibat kegiatan sindiket penyeludupan dan membabitkan beberapa anggota kastam di kargo KLIA mencecah RM 2 bilion bagi tempoh 3 tahun lalu. Katanya setakat ini seramai 34 anggota penguatkuasa dan 27 individu serta pemilik syarikat ditahan menerusi Ops Samba 2.0 kerana melindungi dan memudahkan aktiviti penyeludupan sindiket itu. Anggota dan pegawai penguatkuasa berusia 30 hingga 50 tahun ditahan dipercayai menerima wang rasuah lebih RM4.7 juta daripada sindiket bagi memudahkan kegiatan penyeludupan tembakau kunyah, rokok, arak, produk kesihatan dan alat ganti kenderaan. Ops Samba 2.0 penting kerana kita bongkar kegiatan rasuah melibatkan agensi penguatkuasa yang libatkan kebolosan dan ketirisan, katanya. Mengulas lanjut, Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, ada orang yang masih meremehkan isu rasuah namun terlupa bahawa tindakan itu boleh menyebabkan kerugian kepada negara. Bayangkan kalau ini berlaku dengan ketirisan minyak diesel, minyak makan, masak diambil oleh kalangan tertentu. Kalau kita kumpul semua, kita boleh selamatkan puluhan bilion ringgit, kata Datuk Seri Anwar lagi. Saudara-saudara sekalian, memang kita perlu menyokong tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim memerangi rasuah sehabis-habisnya. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada netizen di dalam ruangan komen di beberapa platform media sosial mengatakan bahawa mereka mula menjadi risau dengan tindakan beberapa boikot yang sedang terjadi di Malaysia. Mereka takut kalau tindakan itu akan menjadi kebiasaan. Kalau tindakan itu menjadi sesuatu yang dominan ataupun menjadi sesuatu ikutan walau apapun isunya. Sehingga kan, kata mereka, perlu ada undang-undang boikot baru yang perlu ada garis panduan, kata mereka lagi. Kerana dikuatiri
perkataan boykot, program boykot, ajakan boykot boleh disalaherti atau disalahguna oleh orang-orang tertentu segelintir pihak. Kali ini, satu lagi tindakan boykot yang paling mengejutkan Malaysia. Yang diboykot pula pun mengejutkan kita semua. Ianya bukan syarikat daripada luar negara. Jauh sekali syarikat-syarikat daripada Barat, daripada China, daripada Jerman. Tidak sama sekali. Syarikat yang dikatakan mahu diboykot ini ialah syarikat yang kita punya sendiri, berpengkalan di Malaysia, bahkan banyak membantu dalam pembangunan Malaysia. Kalau tak silap sikit, inilah syarikat yang mungkin paling banyak sekali membayar cukai di Malaysia, paling banyak sekali diminta untuk membantu meningkatkan ekonomi Malaysia sejak diwujudkan. Nak tahu siapa? Petronas. Sebut saja nama syarikat Petronas, Anda pasti tahu itu syarikat dari mana. Ianya adalah syarikat Malaysia, yang mana ia dapat menghasilkan pendapatan cukai dan pendapatan daripada bantuan derma sumbangan daripada Petronas yang sangat besar untuk rakyat Malaysia. Tapi ada satu perkara, mereka tiba-tiba pula memboikot stesen minyak Petronas. Nak tahu siapa? Ikuti terus ulasan ini. Orang ini ataupun NGO ini, yaitu Perkasa, teruskan boikot stesen minyak Petronas. Pertubuhan Pribumi Perkasa Malaysia, Perkasa, kekal dengan keputusan untuk meneruskan kempen bagi memboikot pembelian petrol di stesen minyak Petronas selama seminggu bermula 1 April ini. Yang kita nak tahu ialah kenapa Perkasa mahu memboikot stesen minyak Petronas. Itu pertamalah. Jadi anda yang ada maklumat, tolonglah kongsikan. Apa sebabnya Perkasa ni nak pula memboikot stesen minyak Petronas? Itu pertama. Yang kedua, kalau dah tahu kenapa, apa sebab Perkasa nak memboikot stesen minyak Petronas ni, nak tanya jugalah kepada Perkasa. Kalau Petronas dah diboikot, nak isi minyak di stesen mana? Itu. Nak tanya juga, mau isi minyak di stesen apa? Stesen apa yang boleh kita isi minyak supaya tidak boikot? Presidennya Syed Hassan Syed Ali berkata, ia susulan keputusan gergasi minyak dan gas itu melantik syarikat bukan Bumi Putra untuk kontrak pemasangan panel solar. Rupa-rupanya ini sebabnya Perkasa mengajak memboikot stesen minyak Petronas. Saudara, satu hal yang harus kita tahu. Kalau Petronas diboikot, pendapatannya merosot, merundum, agak-agak siapa yang rugi? Kerajaan Malaysia kan, sebab itu milik Malaysia. Bila merundumnya pendapatan Petronas, banyaklah perkara implikasi besar boleh berlaku. Yang itu perlu difikirkan sedalam-dalamnya. Dan perlu juga kita fikirlah, betulkah syarikat gergasi, keputusan gergasi minyak dan gas itu melantik syarikat bukan Bumi Putra? Dan kalau betul sudah melantik, kenapa syarikat itu pula yang dilantik? Itu persoalan besar. Perkasa kekal akan kempen di kalangan ahli-ahli Perkasa bermula 1 April selama seminggu dengan tidak membeli petrol di stesen-stesen Petronas selagi tiada kenyataan konkret dari Petronas sendiri berkaitan kontrak pemasangan panel tenaga solar di 300 stesen katanya. Perkasa juga berharap orang Melayu bersama dalam kempen ini. Isi petrol di lain-lain stesen yang dipunyai oleh Bumi Putra katanya kepada Malaysia kini. Dia kata isi petrol di lain-lain stesen yang dipunyai oleh Bumi Putra.
Itulah kita nak tahu apa stesen yang dipunyai oleh Bumi Putra di Malaysia ini selain daripada Petronas. Saya jujurlah, saya hanya tahu satu sahaja yang dimiliki oleh Malaysia, Bumi Putra, iaitu Petronas. Yang lain saya tak tahulah dari mana, negara mana, mungkin anda tahu. Anda tolonglah tulis syarikat-syarikat stesen minyak yang ada di tempat anda yang mungkin milik Bumi Putra. Saudara, tidak disebut oleh Perkasa apakah stesen minyak yang dipunyai oleh Bumi Putra itu. Yang menariknya, Perkasa juga berharap orang Melayu bersama dalam kempen ini. Ini betul-betul menghairankan kita lah kan, kenapa dia mengajak pula orang Melayu. Katanya meskipun Dewan Perniagaan Melayu Malaysia menyatakan kesediaan Petronas untuk menubuhkan konsortium kontraktor Melayu untuk projek solar Petronas, namun tiada sebarang kenyataan dikeluarkan syarikat minyak itu sendiri. Kemarin di PMM memaklumkan cabang tenaga hijau Petronas, Gentry Sdn Bhd menyatakan persetujuan dengan saranan untuk mewujudkan konsortium dianggotai pemain industri solar yang berkelayakan untuk diberi kontrak pada masa hadapan. Presiden di PMM, Nur Syahrin Hamidun berkata, kata putus tersebut dipersetujui semasa satu pertemuan antara DPMM dan Gentry di pejabat pengurusan syarikat itu Rabu lalu. Perkasa turut hairan, kononnya DAP bela Petronas. Sebelum ini, gesaan Perkasa agar Petronas diboikot dibidas Adun Asaka dari DAP Jason Ong. Eng berkata, Solar West Energy Sdn Bhd menerima kontrak itu ialah syarikat tersenarai di bursa saham dan terbukti pakar dalam sektor tenaga boleh diperbaharui. Keparaan itu katanya membuatkan mereka turut mendapat kontrak daripada Tenaga Nasional Berhad. Mengulas perkara itu, Syed Hassan berkata Perkasa hairan secara tiba-tiba DAP membela Petronas dengan menghentam sesiapa yang mengecam syarikat minyak berkenan. Tapi bila melihat isu yang mereka sanggup menyerang orang yang mengecam Petronas, maka tak perlu hairanlah. Apa sahaja mengaitkan kepentingan kaum bukan Bumi Putra mendapat keuntungan. Kata mereka, mereka akan pertahankan walaupun terbukti tiada keadilan kepada kaum Bumi Putra. Jadi siapa yang resis sebenarnya, kata Perkasa. Menganugerahkan projek solar di keseluruhan 300 stesen Petronas kepada sebuah syarikat bukan Bumi Putra oleh pihak yang dikaitkan dengan Petronas bernama Gentry, yang CEO-nya adalah bukan Bumi Putra, tak boleh dianggap resis. Yang resis adalah Perkasa, iaitu pihak yang menentang, itulah DAP, katanya lagi. Sementara itu, Perkasa juga mahu Presiden Petronas yang juga Ketua Pegawai Eksekutifnya menarik balik kenyataan yang mendakwa kontraktor Bumi Putra tiada merit untuk melaksanakan kontrak tersebut. Perkasa menganggap dakwaan tersebut sangat tidak bertanggung jawab dan tidak berasas yang dikeluarkan oleh seorang Melayu yang mendapat jawatan setinggi itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ada beberapa komen daripada netizen di ruangan komen berkait isu ini. Ada yang kata ingatkan Perkasa dah hilang atau dah tiada. Rupanya masih ada. Patutlah cari isu yang masih relevan, katanya. Ada lagi kata orang boikot keluaran luar negara. Dia pula boikot keluaran tempatan. Nanti isi minyak guna kelapa sawit nasional sajalah, kata seorang lagi. Ini seorang lagi memberikan komen. Ini satu lagi menggelabah dengan niat nak mencetus ketegangan. Kalau tak diprosok, katanya ini bahaya. Black Hawk kata Perkasa boikot Petronas. Lepas tu beli minyak keluaran mana pula, katanya. Tok Mudim kata minyak Petronas kena boikot. Mau isi minyak syarikat mana lagi yang Bumi Putra punya ya? Minyak sawit ke? Atau minyak gamat? Minyak dagu? Minyak songyonyong? Katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa komen anda. Wan Khalid juga kata boikot dan bagi Petronas bagi rugi. Janji orang asing untung. Wan Khalid kata bagus kamu boikot minyak Malaysia bagi untung pada syarikat luar negara, lagi bagus, katanya.
Itulah dia isu yang paling panas berkaitan boykot hari ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Susulan daripada pengesahan Mukriz Mahathir bahwa Mahathir disahkan disiasat oleh SPRM, namun kita sedang menunggu komen daripada Azam Baki berkaitan dakwaan Mukriz itu. Ini pula satu pencerahan, penjelasan yang kita tunggu-tunggu berkaitan dengan siasatan yang didakwa oleh Mukriz Mahathir itu. Sebenarnya pengesahan Mukriz itu taklah mengejutkan. Walaupun ramai orang kata mengejutkan, tapi kita sebenarnya taklah mengejutkan sangat. Kerana sepatutnya semua anak-anak Tun Mahathir perlu disiasat sama. Apa pula pendapat anda semua? Adakah anda setuju dengan tulisan Sabudin ini bahawa memang tepat pengesahan Mukriz tak mengejutkan dan juga sepatutnya semua anak-anak Tun Mahathir perlu disiasat sama? Sebelum itu, mari kita dengar dulu apa alasan Sabudin mengatakan bahawa anak-anak Tun Mahathir itu memang perlu disiasat semua. Tun Mahathir Mohamad mempunyai beberapa orang anak dan dilaporkan mereka mempunyai kekayaan. Itu sebabnya ramai netizen sebenarnya tertanya-tanya berapakah sebenarnya kekayaan anak-anak Mahathir. Mukriz Mahathir salah seorang anak Tun Mahathir Mohamad selain Marina yang masih belum disentuh oleh SPRM. Hari ini tampil mengesahkan bapanya memang merupakan subjek sebenar siasatan Badan Penguatkuasa Anti Rasuah itu. Katanya, beliau melihat sendiri notis berkaitan hal itu yang ditujukan kepada dua abangnya, iaitu Mirzan dan Mokhzani. Kata Mukriz, saya melihat sendiri notis yang ditandatangani oleh Azam Baki selaku Ketua Pesuruhjaya SPRM kepada kedua-dua abang saya, Mirzan dan Mokhzani, yang mana di awal notis itu menyebut bahawa siasatan adalah ditujukan ke atas Tun Mahathir. Kemudian diperlukan ataupun diarah kedua-dua abang saya itu untuk membuat pengisytiharan harta untuk membantu dalam siasatan, katanya lagi. Mukriz menambah, adalah membingungkan mengapa SPRM menyiasat anak kepada subjek sebenar dalam siasatan mereka. Kata Sabudin, saya telah menulis sebelum ini bahawa bukanlah sesuatu yang menghairankan apabila Mirzan dan Mokhzani mendedahkan kepada sebuah media asing bahawa bapa mereka adalah subjek sebenar siasatan SPRM. Ini kerana saya berpendapat Mirzan dan Mokhzani bukanlah sesiapa di dunia ini jika mereka bukan anak Tun Mahathir, kata Sabudin. Lagi pula untuk menyiasat Tun Mahathir atas kekayaan yang mungkin dimilikinya atau bagaimana anak-anaknya boleh menjadi terlalu kaya juga bukanlah pelik di bawah kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim. Menjadikan Tun Mahathir sebagai sasaran siasatan adalah janji yang telah lama diungkapkan oleh Anwar dalam perjuangan reformasinya. Setelah menjadi Perdana Menteri sekarang, ia adalah masa untuk Anwar menunaikan janjinya. Dengan itu, sama seperti tidak menghairankan bila Mirzan dan Mokhzani sebelum ini mendedahkan bahawa bapa mereka adalah subjek sebenar siasatan SPRM, pengesahan Mukriz ini juga sama sekali tidak mengejutkan. Malah tidak menghairankan jika Mukriz juga disiasat, juga bakal disiasat dan diminta mengisytiharkan kekayaan dimilikinya kepada SPRM selepas ini pula. Takkan dua anak Tun Mahathir saja yang kena siasat.
Lebih lengkap siasatan SPRM terhadap Tun Mahathir sekiranya sebenarnya jika kesemua anak-anaknya dipanggil untuk disiasat dan diminta mengisytiharkan kekayaan masing-masing. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.